الله وبركاته. Sambung dengan surah akhir surah Ali Imran muka surat 70 muka surat 75 ayat 187 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslim muslimat, sambung dua ayat sebelum ayat kita baca pada petang ini. Khitab dia pada para sahabat, kepada umat ni yang baca Quran, hakikat kehidupan. Dan sebelum dia tu untuk tasliah Nabi, berkenaan dengan masih lagi ulama-ulama Yahudi yang mana datangkan pelbagai alasan untuk tidak beriman dengan Nabi. Dan Allah Ta'ala pujuk Nabi, fa'in kadzabuka, sekiranya mereka mendustai kamu, sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum kamu pun didustai juga. Jadi atas dunia ni manusia bila degil dia boleh buat masalah sah. Tapi ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa ni akan mati. Setiap jiwa akan mati, Allah Ta'ala bagi tahu ayat sebelum dia. Dan bila balik akhirat, Allah Ta'ala akan sempurnakan mengikut amalan masing-masing. Allah Ta'ala akan balas mengikut amalan masing-masing. Dia orang yang berjaya di akhirat, orang yang mana selamat daripada api neraka. Allah Ta'ala beritahu. Ada kehidupan dunia ni, Allah Ta'ala beritahu pada para sahabat, pada kita, kehidupan yang sementara, kehidupan yang penuh dengan tipu daya, bukan hakikat. Bukan hakikat. Lagu mana pun kita rasa hakikat, tidak hakikat. Dia hanya satu kehidupan untuk bina kehidupan akhirat. Kalau kita buat kehidupan ni untuk bina kehidupan sini, kita akan putus asa. Tak, baru kita dapat, kita kena tinggal. Tak, baru kita dapat, kena pisah. Tak. Sebab dunia ni Allah Ta'ala buat memang tempat ujian. Kita cari dalam tempat ujian ni keinginan kita, mana boleh. Orang panggil tempat ujian ni tempat kita kena sempurnakan perintah je. Bukan tempat kita untuk dapat segala keinginan kita. Sebab tu kita akan jadi putus asa. Kalau kita faham bahawa dunia ni tempat kita nak capai apa yang kita nak, tiba-tiba tak dapat. Nah, kita diuji dengan keadaan kita. Dia tengok Allah Ta'ala uji hamba. Aisyah, suami dia Nabi, ayah dia Abu Bakar, Allah Ta'ala uji dia kan, tak ada anak. Sampai ke mati tak ada anak. Tak ada anak. Ni ujian. Sebab tu kita kena faham, dunia ni bukan tempat apa yang kita nak. Dunia tempat kita kena sempurna gapo Allah Ta'ala nak. Nanti di akhirat Allah Ta'ala akan sempurnakan segala keinginan kita. Allah Ta'ala bagi tahu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Allah Ta'ala bagi tahu. Bagi kamu akhirat nanti gapo mudli boleh belaka. Tapi dunia ni untuk yang sementara ni Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran, untuk kita sempurnakan perintah Allah, untuk kita taslim pada Allah SWT. Taslim pada Allah. Oleh kerana dunia ni tempat ujian, Allah Ta'ala bagi tahu la tublawunna fi amwal. Kami pasti akan uji kamu. Pasti akan uji kamu. Ujian dari sudut mana ni? Dari sudut gangguan daripada ulama-ulama cerdik pandang. Dia orang yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan hadapi perkara ni. Dia kalau kamu takwa dan sabar, inilah orang yang mana ada kedudukan tinggi. Kemudian ayat kita baca pada petang. Wa idza akhadallah, kembali semula tentang ulama Yahudi. Sebab itu sebenarnya dulu biasa kita dengar kan, Baqarah tentang Yahudi, Ali Imran tentang Nasara. Rupanya tidak. Rupanya Nasara pun tentang Yahudi juga. Yahudi. Tengok akhir pun surah ni, akhir pun tentang Yahudi. Yahudi mana ulama Yahudi di Madinah. Cuma beza Yahudi dalam surah Baqarah, Yahudi dalam Ali Imran, beza dia lagu mana? Yahudi dalam Baqarah umum, Allah nak khitab semua Yahudi. Orang Yahudi zaman Nabi, orang Yahudi zaman dulu, cerita belaka. Secara umum, secara keseluruhan. Ulama mereka, orang awam mereka. Tapi Yahudi dalam surah Ali Imran ni khusus. Ulama-ulama mereka. Perdebatan dengan ulama mereka. Dia usaha ulama-ulama mereka untuk jauhkan orang Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini kembali, wa id akhadallahu mitsaqal nabiy. Ingatlah ketika mana Allah Taala buat perjanjian dengan ulama-ulama Yahudi. Perjanjian apa dia? La tubayyinunnahu lin-nas. Hendaklah kamu menjelaskan kepada manusia. Gapo nak jelaskan gapo dia? Kebenaran Nabi lah. Nabi ni benar, Nabi akhir zaman ni benar. Quran ni benar, risalah. Dan jangan kamu sembunyikan. Tapi tindakan mereka lagu mana? Fa nabaduhu wara'aduhu. Mereka lepas belakang, Allah beritahu. Tak peduli sikap mereka, tengok. Lepas belakang. Nabadha pula lepas benda yang tidak ada harga. Dalam bahasa Arab, lepas banyak kan. Tak. Penggunaan lepas ni dalam bahasa Arab banyak. Baling.
Alqa, lepas juga. Rama, lepas juga. Tak. Rama ni lepas kepada musuh. Tak. Hak ni Nabada ni lepas tak dulu. Lepas sebab kita lepas apa? Benda yang tidak berharga. Mana kita lepas dengan perasaan pun tak ada harga. Itu lepas. Ni Allah Ta'ala gambar ulama Yahudi ni lepas kebenaran ni. Tak. Quran dan juga Nabi ni seolah benda tidak ada harga di belakang mereka. Dia kerana wastarau bihi sama kerana mereka nak beli dengan sembunyikan kebenaran itu kerana nak dunia dengan nilai yang sedikit. Dia sungguh buruk apa yang mereka beli, Allah Ta'ala bagi tahu. Sungguh buruk apa yang mereka tukar. Dia Allah Ta'ala ingat, la tahsabanna alladhina yafrahu. Janganlah ulama Yahudi ini berasa bangga, berasa suka berkenaan dengan apa yang telah diberi pada mereka, kefahaman Taurat, kefahaman. Mereka suka nisbah mereka dipanggil orang alim. Dan mereka suka dipuji, an yuhmadu, bahawa mereka ni jalan mereka ni jalan Nabi Ibrahim itu. Suka kalau kecek kita ni Nabi Musa tu suka nisbah pada Nabi Musa, suka nisbah pada tokoh-tokoh besar ni. Tapi mereka tidak buat lagu tu. Ni Allah Taala cerita pada kita ni. Jadi orang lagu ni Allah Taala kepada tahsabannahum bi mafazin. Janganlah kamu sangka bahawa kamu boleh selamat daripada azab Allah SWT. Dapat melepasi azab Allah SWT. Dan bagi mereka ni azabun alim, azab yang pedih. Dan bila ada azab begini, bila ada keadaan gini kan, Allah Taala sentiasa beritahu seolah-olah buat apa ni kena suruh orang buat taat. Kalau orang tak taat dia kata lalu masuk neraka lalu. Allah Taala akan iringi ayat. Begitu ayat ahkam. Bila mari ayat ahkam, tak seolah-olah mari daripada manusia. Buat apa kena taat pada Allah? Allah Ta'ala ingat macam siapa dia ni, baru kena taat pada Allah, baru kena ikut Allah SWT. Walillahi mulkus sam, milik dia belakang. Tak. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua kerajaan bumi itu milik dia belakang. Dia yang pemilik yang sebenar dan dia berkuasa atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung dengan muka surat 75 ayat 190. Ayat 190. Ayat masyhur, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Selepas cerita apa Allah Taala bagi tahu bahawa kenapa kita kena tunduk pada Allah, kenapa kita kena taat pada Allah, kenapa kena ikut undang-undang Allah, sebab milik Allah belakang. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua ni milik Allah. Dan Allah ni berkuasa atas segala sesuatu. Masih lagi tetap Allah, inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada kejadian langit-langit dan bumi, Allah Taala bagi tahu perubahan Malaysia. Benar-benar tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba yang syidik, untuk hamba yang albab, yang syidik. Sehingga kesal daripada sentiasa perhati tentang kejadian Allah, tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga keluar daripada mulut dia ni, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan duduk menyanggih, wa ala junubi. Dan fikirnya sentiasa wa yatafakkarun, sentiasa berfikir pada kejadian langit-langit dan bumi, terkesan dengan kebesaran Allah, kehebatan Allah SWT. Ini panduan daripada kita Allah. Ayat-ayat tentang rububiyah, tentang pentadbiran Allah SWT, tentang kudrah Allah, tentang ilmu Allah diceritakan begitu banyak. Supaya masuk dalam hati hamba ni kebesaran Allah, kebesaran perintah Allah SWT. Bukan suruh fikir tentang Allah, tentang zat Allah. Lama-lama kita tak ada pas, ada bala. Pecah pula. Allah perintah pada kita supaya kita jadi hamba dia, dan jadi hamba yang bersaudara, berkasih sayang. Ini Allah Taala bagi, ini ulil albab ni. Ulil albab sibuk Allah Taala bagi tahu perhati tentang kejadian-kejadian Allah yang menunjukkan kebesaran Allah, yang menunjukkan kehebatan Allah, yang menunjukkan ilmu Allah yang begitu luas. Sehingga keluar daripada mulut dia zikir tentang Allah SWT, sama ada dalam keadaan qiyam, dalam keadaan duduk, dalam keadaan menyanggih, berfikir tentang kejadian langit-langit dan bumi. Sehingga Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, kamu tak jadikan semua ni batil, saja-saja. Saja-saja tidak, tak ada Allah Taala jadikan saja-saja, mustahil. Tak canggah dengan
zat yang memiliki alim. Tak. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Sangat jauh mana kamu kalau kamu buat perkara ni saja-saja. Ada. Faqina azaban nar, maka lindungilah kami daripada azab api neraka. Api neraka. Tambah-tambah lagi dalam kitab dia lagi, tak ada saja-saja kitab dia. Mana kejadian ni pun bukan saja-saja kitab dia. Baqarah saja-saja nama Baqarah, Ali Imran saja-saja, An-Nisa, dan ni ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ni lah Aisyah radhiyallahu anha beritahu kepada kita kan dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah, Nabi tidur di rumah Aisyah. Jadi Nabi di tengah tidur tu Nabi bangun, Nabi minta izin dengan Aisyah. Nabi kita tahu aku nak beribadat pada Allah SWT, nak sembahyang. Nak. Jadi Aisyah bagi tahu tidak ada perkara yang dia lebih suka lebih daripada duduk berhampir dengan Nabi. Tapi dia pun juga nak supaya Nabi dapat buat apa Nabi nak buat. Ma tahwa nafsak. Apa yang kamu nak buat tu aku pun suka juga. Dia ada hawa Nabi ni kawan dia nak sembahyang. Baik. Tu hawa Nabi. Duduk bersama isteri. Ada. Tapi tawajuh Nabi tak minta izin nak sembahyang pada waktu mana. Jadi Aisyah bagi tahu Nabi ambil sembahyang. Kemudian Nabi sembahyang. Dan mula Nabi menangis. Nabi menangis. Nabi menangis. Aisyah cerita. Menangis sehingga subuh. Sehingga subuh. Dan Bilal radhiyallahu anhu bila nak bagi tahu kepada Nabi tentang sembahyang subuh ni, maka bila dapati Nabi sudah, Nabi duduk tepat sejadah dia. Dan Nabi dah keadaan menangis. Maka bila tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Ma yubkika? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik. Kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Sedangkan kamu ni, dosa-dosa kamu ni Allah Taala telah ampun belakang dah. Tak. Maka di situ Nabi kata, apa nak aku nak abdan syakura? Bukan sepatutnya aku jadi hamba yang bersyukur. Nabi beritahu pada Bilal, nazarat alayya al-barihah, telah turun pada saya semalam. Ayat apa? Inna fi khalqis samawati. Ayat ni menyebabkan Nabi menangis. Ayat ni menyebabkan Nabi menangis. Suasana Nabi daripada Aisyah bagi tahu daripada awal kemarin tahajud ketika mana ayat ni turun kan, sehingga subuh. Bila lagi nak bagi tahu sembahyang subuh pun tak. Nabi dah keadaan menangis. Ini gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca ni Nabi saja tak. Ini siapa habis ayat. Dan ini jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi lepas tu ayat ni kan musafir kan, bila Nabi bangun tidur sebelum masuk tandas, sebelum gosok gigi, sebelum miswak, sebelum gapo kan, Nabi gonyah mata dia dulu. Kemudian Nabi baca ayat ni 10 ayat daripada inna fi khalqis sama, siapa kau ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Mana ayat ni bagi kesan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni benar-benar bagi kesan pada Nabi. Ni doa bangun tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bukan doa lah, maknanya bila bangun je baca doa kan. Ayat ni Nabi baca dulu sebelum gosok gigi. Dan sebelum ambil wudu baca ayat ni dulu sampai akhir. Dan keadaan Nabi lagu tu. Keadaan Nabi. Dan Allah Taala pun jelas. Sebab tu bila kita tadabbur kita Allah, kita baca kita Allah, kita tidak akan salah faham. Tapi orang jadikan dari ayat ni alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ayat ni zikir, boleh zikir joget ni, boleh zikir menari. Baik ya. Begitu jauh daripada Nabi. Nabi terima ayat ni menangis. Dia buat alasan kerana gembira dari zikir tak? Boleh joget, boleh dagai menari, tak zikir. Sebab Allah Taala bagi tahu ulul albab ni mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan menyengging. Sebab tu kalau kita bina agama dengan pendapat kita sendiri, rasa kita sendiri kan, ni bahaya. Sebab tu Nabi ni sebagai panduan. Tengok keadaan Nabi. Dia tengok ayat selepas ni, memang pun sepatut Nabi nangis. Ayat Allah nak susun begitu. Ayat ni selepas sekian lama cerita tentang kejahatan ulama-ulama Yahudi ni, ini generasi baru umat ni. Yang Allah Taala nak kita ni umat nak yang Nabi jadikan amalan dia ni, bagi tahu pada bila gambar keadaan Nabi dan telah sampai kepada kita ni supaya kita jadi lagu ni permulaan hidup kita. Orang mukmin bukan sibuk dengan benda lain. Bukan sibuk dengan benda lain. Dan ni ar-rasikhuna fil ilm. Ni orang yang mana rasikhuna fil ilm. Ilmu yang kemah orang lagu ni.
dorek lagu ni. Tak. Perhati kejadian malam dia semua tengok kudrat Allah, terkesan. Dah ni kita kena bina. Tak. Cakap tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, tentang ilmu Allah ni supaya timbul syuur, ihsas ketuhanan bahawa Allah ni Tuhan kita. Rasa. Selagi mana rasa ni tak timbul, lagi tu kita masalah dalam ibadat kita ni. Tak, mai tarawih pun bunyi sejuk pun letih dah. Oh, letih dah sejuk. Tak. Zaman kita ni berbujuk 5 juz semalam sekarang. 5 juz. Tak. Kalau jalan sebelum ni ada 10 juz. Tak. Tempat luas juz. Tak, tapi ada bilik 10 juz. Tak. Ada 10 juz. 10 juz ni kalau negara Arab umum lah. Negara Arab ni. Negara Arab. Dan ni salafus salih kita. Salih. 10 juz. Sebab tu kat sini dah buat dah sejuk, buat rumah sejuk. Buat dengan isteri dengan anak. Dah kita belajar latih semaya malam. Latih semaya malam. Dia kena ni latih, dia tak dapat percuma. Nak boleh kau sedap ni. Nak bagi mahal ni, bagi mahal ni. Kita nak boleh percuma, okay, kita pahadah. Okay, Allah tak nak bagi kuaras daripada kita. Tak. Sebab tu jadi payah, sebab tu jadi lugar. Benda mahal. Perangai kita dah boleh benda mahal mudah-mudah kat lepas paksi. Jadi nak boleh benda mahal ni, dia kena dengan susah payah. Dengar, susah payah. Bina, suasana. Bina, suasana. Nak ada hubungan dengan kita Allah. Dia bukan dengan kefahaman, dia dengan amalan. Dia dengan amalan. Hak ni pun Allah Taala bagi. Ulul albab ni bukan dia tengok ulul albab sana apa. Di mana perhati kejadian langit dan bumi, perubahan siri amalan, Allah Taala bagi tahu sentiasa ni orang ulul albab. Kan zikir pada. Zikir duduk saja kan ni. Dah tengok lepas ni. Bagaimana ulul albab? Allah begitu. Kerana telah fikir tentang kebesaran Allah sehingga keluar daripada mulut dia semua kejadian ni nampak kehebatan Allah. Walaupun tak faham, Rabbana ma, kamu tidak jadikan benda ni saja-saja. Mana ada saja-saja kejadian Allah. Berpunca daripada zat yang mana memiliki ilmu dia. Lepas tu kalau kejadian Allah ni tidak saja-saja, lepas perintah Allah saja-saja. Perintah Allah. Allah perintahkan. Sebab tu kita kena timbul ihsas. Selagi mana ihsas ni tak ada lagi tu kita akan masalah dalam ibadat kita. Dalam ibadat kita, dalam ketaatan kita pada Allah. Contohnya kita seorang anak kan duduk Kuala Lumpur ke, duduk Penang ke, duduk Johor ke. Tak, bila adik-beradik kita tahu abah sakit tu, balik lalu. Tak senang lalu duduk. Kerja tak senang. Tak. Balik kan bapa abah sakit. Bapa syukur, dia rasa hubungan ayah tu. Kat hok mana ada rasa hubungan ayah nak. Tapi kalau anak jenis pok jenis tak cara kan anak, tak nikah dia tu cerah, nikah tu cara tak cara. Anak pun tak aja tengok pok. Tak. Tak ada rasa, tak aja atas sekolah, tak aja sakit, tak aja pergi hospital, tak aja belakang. Tak. Orang bagi tahu ayah mu sakit duduk hospital lah ni. Oh ya ke? Gitu ke? Adik-adik kita tahu. Belum abah punya kata sakit tu. Tak. Ya ke? Lepas tu saya telefon. Tak, ajak pergi Fusa dulu. Tak ada gap apa. Sebab apa? Sebab dia tidak ada ihsas. Tak ada rasa hubungan dengan ayah dia. Tak ada rasa hubungan. Sebab tu kita kena bina dengan Allah SWT ni, kita kena bina ihsas. Dia ayat-ayat begini yang menimbulkan. Tak. Orang mukmin berhati. Allah tak nak suruh kita berhati. Bukan kita duk kacau tentang Allah, tentang sifat, tentang zat Allah. Allah ni ada tangan kau, ada muka kau, ada gambar kau. Kita duduk sibuk pula ni. Bahagia diterik sama-sama kita. Tak ada pasal-pasal. Benda tu tidak menyebabkan apa? Menyebabkan balas sama-sama kita. Dekat Allah SWT tengok ni orang ar-rasikh fil ilm. Tak. Allah tak nak bagi tahu. Cerita tentang kudrat Allah SWT. Tentang kehebatan Allah. Berkaitan dengan kudrat ataupun ilmu Allah SWT. Sehingga tengok ni berkata, Rabbana innaka man tudkhilin nar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya orang yang mana kamu masukkan dia dalam neraka, maka faqad akhzaitah. Orang itu kamu telah hinakan dia. Sebab tahu dah bahawa syurga neraka ni keputusan dia milik Allah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada bagi orang zalim sebarang penolong. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana sami'na munadiyan. Sesungguhnya kami telah dengar dan panggillah daripada orang yang panggil supaya beriman. Ajakkan daripada orang yang ajak supaya beriman. An aminu, panggil lagi apa dia? An aminu bi rabbikum. Berimanlah dengan Tuhan kamu. Fa amanna, kami pun beriman. Ini cara berdoa dengan Allah SWT ni.
Allah Ta'ala ajar cara nak berdoa dia. Buat laporan. Doa ni sebenarnya macam laporan, mengadu. Tak keadaan. Wahai Tuhan kami telah dengar ada ajak care daripada Rasul kamu. Munadian ni siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Ta'ala tak guna Rasul sini. Sepatutnya Rabbana innana sami'na ar-rasula yunadi lil iman atau yad'u lil iman. Dan Allah Ta'ala guna munadi yunadi. Baru munadi orang kelung, bunyi suara. Soal Quran ni gambar ke seolah-olah. Tak. Kita duduk dalam satu suasana, bunyi orang dia ajak, marilah beriman pada Allah, marilah beriman pada Allah, marilah beriman pada Allah. Sebab tu bahasa Quran pun dia nak suruh timbul ihsas, bukan semata nak bagi tahu. Sebab manusia ni dia bukan semata-mata tahu, tak tahu. Dia bila benda tu masuk dalam hati dia, dalam jiwa dia, baru dia ada ketaatan. Manusia makhluk dia lagu tu. Cara bagi tahu tu dia kena ada cara. Dia bukan sekadar ayat. Tak. Untuk maklumat tidak. Sebab tu kecek tu kena ada intonasi dia tu. Tak. Sebab manusia lagu tu. Tak. Dia kecek dia kena ada zauq, kena ada rasa. Tak. Rasa dihargai, rasa gitu. Tu cara Allah SWT. Fa'amanna, lalu kami pun beriman, ya Allah, Rabbana faghfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, maafkanlah kesilapan kami. Tak, kesilapan kami kafir. Wa tawaffana ma'al abrar, masuklah kami, wafatlah kami bersama dengan orang abrar. Walaupun kami tak layak, ya Allah, kalau kami tak layak ni, tapi matilah kami bersama dengan orang abrar. Tak. Rabbana wa atina, wahai Tuhan kami, kurnialah kepada kami apa yang kamu janjikan kepada rasul-rasul kamu. Wala tukhzina, jangan kamu hinakan kami pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya kamu ya Allah la tukhliful mi'ad, tidak pernah memungkiri janji. Allah SWT datang lalu jawab, tengok jawapan Allah. Fastajaba lahum rabbuhum, tengok. Jawab lalu. Tak, bila orang mukmin dia berdoa, tak. Dari surah Baqarah ke tak? Ud'uni astajib lakum. Tak. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Tak, sama, masih lagi ruh yang sama. Sini fastajaba lahum rabbuhum. Lalu Tuhan mereka menerima permohonan mereka. Dan Allah Ta'ala bagi anni la udhi, aku tidak akan sia-siakan apa-apa amalan yang dibuat di kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, sama saja. Tengok, tak ada. Allah Ta'ala tak pandai perempuan ke lelaki, tak, sama saja. Siapa yang melakukan amalan soleh, tak, semua ni Allah SWT dia terima belakang. Sebahagian kamu pada sebahagian yang lain. Kemudian bagi tahu ni, falladina hajaru, siapa dia Allah Ta'ala terima? Falladina hajaru, ni sambung dengan ayat tadi, ulul albab ni Allah Ta'ala bagi tahu. Bukan duduk zikir dah. Bukan lagu tu. Sebab tu zikir Nabi simple ya. Bahkan cukup ringkas. Sebab apa? Banyak benda nak buat lagi. Banyak benda lagi. Bahkan zikir sebenarnya taat pada Allah tu, dah apa keadaan taat belakang. Dalam apa keadaan taat belakang, barulah umat ni bangkit, baru jatuh rum daripada parsi tu. Jatuh rum daripada parsi. Falladhi, tengok, falladhina hajaru wa ukhriju, iaitu orang yang mana hijrah. Dia kena ada hijrah. Ni semua ni amalan belakang ni. Dia bukan kefahaman, dia bukan semata-mata konsep dak zikir subhanallah sebut dak. Allah Taala nak bagi tahu dak zikir dari Islam ni, amalan dia, ketaatan kepada Allah ni amal. Ada mana ruh dia amal. Amal tu sendiri. Dia amal dia lagu ni. Amal pula bukan sebut amal jenis duduk saja gitu. Amal yang mana ke arah perjuangan. Sebab surah ni surah jihad kan. Kita baca. Tak, surah tarhib supaya jangan takut, supaya berjual, supaya ni ukhrijat kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, semua ni. Jadi masih lagi dalam suasana tu. Falladzina hajaru, iaitu orang yang mana hijrah. Yang mana mereka sebelum ni keluar daripada rumah mereka, disakiti di jalan Allah, tengok disakiti. Berjual belaka, semua ayat-ayat berjual belaka. Bukan jenis duduk saja. Bukan jenis duduk saja. Dan waqatalu, tengok tambah lagi. Waqatalu wa qutilu, berjual berperang sehingga mereka terbunuh. Orang lagu ni Allah Taala begitu, la ukaffiranna anhum, Allah Taala jawab. Ini jawapan Allah SWT. Jadi fastajaba lahum ni, orang yang hidup puasa, orang kata kita zikir, ahli zikir dah. Ahli zikir ni hok tadi. Kesan daripada zikir pada Allah semua hasil kejadian ni dah.
doa pada Allah SWT, dia Allah tak nak bagi. Ni orang hak aku terima ni. Orang hak aku terima orang lagu ni. Dan ni kan, sebab tu Nabi baca semua ni. Ni sebagai apa dia? Asah umat ni. Orang lagu ni Allah Ta'ala ukaffiran anhum sayyi'at. Aku akan bertanggungjawab kesilapan mereka tu, Allah Ta'ala ambil tanggungjawab. Kafarah ni tu Allah Ta'ala ambil tanggungjawab. As-salawatul khams kafarat ma bainahunna. Al-jum'atu ila al-jum'ah. Sembahyang Jumaat kepada Jumaat kafarah ma bainahunna. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahunna. Allah Nabi SAW bagi tahu. Kafarat ni gambar kesilapan kita di antara sembahyang Jumaat, di antara sembahyang Jumaat kepada Jumaat, di antara Ramadan dan Ramadan ni. Idza ijtanabal kaba'ir, sekiranya kita menjauhi dosa-dosa besar lah. Kesilapan yang bukan peringkat dosa besar ni, Allah Ta'ala ambil tanggungjawab. Allah ambil tanggungjawab. Itu kafarah. Sebab tu kita perlu kafarah. Amalan-amalan yang banyak kafarah. Sebab kita banyak kesilapan, kita tak sedar. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Sebab tu sebenarnya masuk syurga dah kita kalau ikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa amalan Nabi ajar begitu banyak sekali. Dengar azan, jawab azan seperti mana bilang pun segala dosa dah. Ambil wudu, gugur segala dosa dah. Pergi masjid siap langkah pun dosa, kat satu darjah. Masuk masjid, malaikat doa lagi apa? Dah doa malaikat lagi. Sebab tu tak perlu dah doa untuk wali mana, tak perlu dah. Malaikat doa, maksum. Dah. Jiwa orang mukmin kemah. Dah. Lepas tu semaya, sujud je, gugur segala dosa. Lepas tu semaya fardu. Dah lepas semaya, kalau subhanallah 30 kali, alhamdulillah 30 kali, Allah akbar 34 kali, diampunkan walaupun sebanyak buih di laut. Masuk neraka kok mana lagi? Masuk neraka Nabi kata kok mulut, kok kemaluan. Sebab tu Nabi kata man yadmam lima baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi admam lahul jannah. Siapa dia boleh jamin, dia boleh jaga mulut dengan kemaluan dia, maka aku jamin syurga. Nabi boleh jamin syurga. Tapi jamin dua perkara ni. Dia nak jamin hak ni perlu kekuatan iman. Dia bukan dengan pandai. Iman. Dan iman mana? Ni sumber iman ni. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Allah Taala kepada Nabi, wahai mak, mu tak tahu gapo kitab, gapo iman. Sebelum Nabi terima wahyu. Ni sumber iman. Tak, sahabat ta'allamna al-iman, thumma ta'allamna al-Quran wa bihi yazdadu iman. Mula-mula kami belajar iman, belajar dengan Nabi iman. Kemudian kami belajar Quran. Dengan sebab Quran bertambah iman kami. Dengan sebab Quran. Apa kita? Ada sebab Quran. Allah Ta'ala beritahu, aku akan bertanggungjawab semua kesilapan mereka. Wala udkhilannahum, aku akan masukkan mereka jannat, syurga-syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Thawaban min indillah, balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu indahu husnul thawab. Dan Allah ni di sisi dia ni sebaik-baik balasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpaling pada kita berkenaan dengan orang kafir Yahudi. Berkenaan dengan orang kafir Yahudi, nampak bebas. Tak. Ya menentang Nabi orang kafir Yahudi di Madinah ke kaya tokai-tokai belaka. Tak, menentang Allah Rasul tapi senang. Jadi Allah kata la yaghurannaka wahima. Jangan kamu terpedaya, bebasnya mereka orang kafir ni di atas muka bumi ni. Tak. Yahudi bebas, orang Islam Madinah kena sekap. Dia bebas pergi ke Mekah bebas. Tak, pergi ke Rom, pergi ke Syam, pergi ke Yaman bebas. Link dia kemah. Dia tak talak. Dunia dia tak talak. Sebab apa? Sebab tak ikut Nabi kan? Sebab tak ikut Nabi. Dan ni Allah SWT bagi tahu untuk pujuk orang Islam. Ada pun orang Islam ni susah. Ketika mana ni susah. Surah ni ketika mana orang Islam tengah susah ni. Ketika ni tak ada makan ni. Jadi tengok orang Islam tak ada makan ni, kelaparan. Orang Yahudi senang ni. Jadi Allah Taala bagi tahu la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan terpedaya. Bersungguhnya orang kafir Yahudi ni bergerak di atas muka bumi ni dak untuk jauhkan orang Islam daripada, untuk jatuhkan Islam, untuk jatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dak pergi pelaga, pergi hasut orang Mekah. Orang Yahudi belaka. Badar tu orang Yahudi. Uhud ni pun orang Yahudi tak? Tak. Uhud ni Yahudi. Khandak sendiri tu pun Yahudi tak? Maksudnya Yahudi ke hasut?
Yahudi mana? Yahudi Madinah. Yahudi Madinah. La yughurrannaka taqullanaka, Allah Taala puji orang Islam. Kalau kita zaman kita kan sama juga. Tengok kapi bebas kan. Jangan terpedaya, Allah nak beritahu. Sebab apa? Mata'un qalil, kesenangan yang sementara. Semua ma'wahum jahannam, kemudian kesudahan mereka neraka jahannam. Wabi'sal mihad, seburuk-buruk tepat. Tapi lakinil ladina taqaw, tapi berbeza orang yang mana bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, lahum jannatun. Ni penawar kita. Batu kalau tak ada orang ni, tak ada akhirat, kita jemu akhirat kita orang Islam, tak ada agama, nak kecek tak nyambung kita, tak sambung. Orang Islam ni sumber kekuatan dia dapat taat perintah Allah, sumber kekuatan dia dapat tahan dengan segala ujian. Sebab apa? Sebab akhirat. Sebab akhirat. Tengok, tapi ada pun orang bertakwa pada Tuhan mereka, jaga perintah Allah SWT. Bagi mereka apa? Jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Nuzulan min indillah, balasan dia. Nuzulan min indillah ni layanan daripada Allah ni. Nuzulan biasanya digunakan untuk orang musafir, makan yang pertama yang kita bagi pada tetamu sebelum makan yang berat. Tak aiskrim dulu ya, tengok musim panas ke tak, bagi air sejuk, bagi tu nuzulan min indillah, layanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallahi khair lil abrar, apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Untuk siapa dia? Untuk abrar, untuk abrar. Ada akhir sekali tengok ni, Allah Taala datangkan sekali lagi ulama Yahudi, wa inna min ahlil kitab, sesungguhnya bukan semua ahlul kitab, ulama-ulama ahlul kitab ni jahat. Hok baik ni Allah Taala sudah selepas sekian banyak kritik, dedahkan kejahatan demi kejahatan yang dibuat oleh ulama-ulama Yahudi ni. Allah Taala ikut satu ayat sebagai penutup surah Ali Imran ni, wa inna min ahlil kitab, sesungguhnya ada juga di kalangan ahlul kitab, lamman yu'minu billah, benar-benar beriman dengan Allah, benar-benar beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada mereka. Khashi'ina lillah, sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, tidak jual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang sedikit. Tak ada. Ada juga. Dan ulaika lahum ajruhum, orang lagu ni bagi mereka Allah Taala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan balasan Allah ni sangat, hisab dia sangat cepat, sangat cepat. Jadi ada juga ayat. Dan kalau kita perhati siapa dia ni? Ni warasikhuna fil ilmi, ayat mula-mula. Mana muka surah akhir surah ni kan, dia lebih kurang dengan muka surah awal surah Ali Imran. Kalau perhati, Quran begitu kan, awal dengan akhir biasanya lebih kurang. Dia lebih kurang. Supaya kita ni Allah Taala letak buat gitu supaya kita dapat faham apa dia maksud. Kemudian akhir sekali, ya ayyuhallazina amanu, khitab pada kita, pada para sahabat yang mula-mula ayat diturun kan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman. Dak, sebab kamu tahu dah, ini dak semua ni mainan Yahudi belaka, mainan ulama Yahudi nak jauhkan kamu daripada Nabi, daripada Islam, daripada Quran. Dak, sedangkan tuntutan daripada agama kamu kena taslim pada Allah, tunduk pada Allah, lagu-lagu mana pun. Maka bila mari syubhat-syubhat daripada mereka, jangan peduli. Dan bila kena berjuang, kena nak taat perintah Allah ni, kena ada ujian, dak berlaku ujian ni, maka sabar. Ya ayyuhallazina amanu isbiru, bersabar sajalah. Wasabiru, Allah beritahu. Sabar dalam sabar dia juga wasabiru. Wasabiru ke apa ni? Sabar sehingga mengatasi, dak, sehingga kamu dapat menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabiru sini bukan sabirul kafir, ni bukan sabar untuk mengalahkan kafir, tidak. Sabiru dalam apa pun keadaan perintah Allah Subhanahu wa taala tu, teruskan, sabar. Nak teruskan. Dan warabitu, berpegang teguhlah. Berpegang teguhlah dengan perintah-perintah Allah. Semua rabitu. Riba kan, kamu dia riba ni, jaga perintah Allah Taala. Riba. Tak. Nabi kata dalam dzalikumur ribat, itulah riba. Gapo dia hadis tu? Berkenaan apa? Semaya Jumaat. Berkenaan semaya. Nabi kata dia isbagul wudu alal makarih. Tak. Ambil wudu ketika dalam keadaan sejuk, dalam keadaan tak selesa. Tak. Ambil wudu dengan sempurna. Isbagul wudu alal makarih. Dan juga gapo dia? Pergi jalan ke masjid daripada waktu gelap. Dan juga intizarus salah ba'da salah, tunggu semaya. Bila lepas semaya, fadzalikumur riba, Nabi kita. Itulah riba. Itulah riba. Dan semua tu gapo dia? Perintah Allah belaka. Dalam apa pun keadaan, tak berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Tak sejuk ke, ambil air semaya. Allah Ta'ala bagi tahu. Jadi Allah Ta'ala nasihat pada orang mukmin akhir sekali ini, supaya kita dalam apa keadaan terus istiqamah, sabar di atas kebenaran, di atas wahyu, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. La wattaqullah, bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu dapat kejayaan. Jadi ini surah Ali Imran. Sebab tu kita bagi tahu sekali lagi. Surah ni pun sebenarnya bukan seperti mana yang kita sangka sebelum ni kan. Baqarah tentang Yahudi, Ali Imran tentang Nasara. Tidak. Ali Imran pun masalah kita Yahudi. Akhir pun tentang Yahudi, ulama Yahudi. Awal pun tentang Yahudi. Awal dia tentang Allah Ta'ala bagi tahu. Surah pertama surah. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabih fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Ada pun orang yang dalam hati dia tu ada zayg. Siapa dia? Ulama Yahudi. Ulama Yahudi. Tak, ulama Yahudi. Awal tentang akhir tentang ulama. Akhir tentang apa dia? Tentang warasikhuna fil ilmi. Ni ar-rasikhuna fil ilmi. Tapi di kalangan Yahudi. Tak. Dah cerita kita tahu, kita baca dah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berdebat dengan ulama Yahudi surah ni. Dia cerita Ali Imran pun berkenaan dengan Allah Ta'ala cerita tu kerana tuduhan yang dimainkan oleh ulama Yahudi memburukkan keluarga Ali Imran. Jadi Allah Ta'ala cerita sejarah. Tengah-tengah tu cerita sejarah Ali Imran. Itu pun nak bersih daripada syubhat-syubhat Yahudi. Jadi sebenarnya surah ni, kalau perhati surah ni saja, surah Ali Imran saja, ni tajuk utama dia punya dia apa dia tajuk utama dia? Nabi dan syubhat Yahudi itu. Kita perhati kan surah ni, surah Ali Imran ni tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi ni apa? Nabi ni Quran, Nabi ni Islam. Mana ulama Yahudi ni usaha untuk hapuskan Nabi, untuk tidak akui Nabi, tidak akui Islam, tidak akui Quran. Jadi surah ni sebenarnya untuk tunjukkan Nabi. Sebab tu kita berarti bila Nabi ajak dakwah Yahudi kata nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ni anak-anak Allah, kami ni kekasih Allah. Jadi Allah Taala tu ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang Allah Taala itu hanya Islam. Surah ni kok. Di awal surah ni apa dia? Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima. Ni tajuk surah ni makna tentang Nabi. Tentang yang mana Nabi yang sudah diketahui kebenaran dia oleh ulama-ulama Yahudi dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Yang mana mereka cuba nak sembunyikan. Jadi Allah Taala tunjukkan Nabi. Ya Nabi bawa Islam. Inna ad-dina, agama yang Allah Taala itu hanya Islam. Hanya ya Allah Taala itirahani hanya Islam. Lepas tu lagu mana manhaj Nabi ni? Fa in hajj. Kalau mereka berhujah dengan kamu, katakanlah kamu aslamtu wajhillah. Aku hanya serah diri kepada Allah. Kemudian kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian kul ati'ullah wa ati'ur rasul. Kemudian inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina ittaba'uhu hadzal nabi. Tengok. Bila Yahudi bangkit dah, dia kata, kita ni betul tak betul, kita ni Ibrahim pun ikut kita juga. Ibrahim serupa dengan kita. Jadi Allah kata maka Ibrahim Yahudi. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasara. Bahkan inna awlan nasi Ibrahim. Orang yang paling utama sekali yang ikut Nabi Ibrahim ni siapa dia? Alladzina ittabi'u. Orang yang benar-benar ikut Nabi Ibrahim, siapa dia? Nabi ni. Jadi Allah Taala bagi tahu. Semua nampak tu. Allah Taala tunjukkan syubhat-syubhat yang ditimbul tu, Allah Taala tunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sirah sebenarnya surah ni untuk batalkan syubhat-syubhat Yahudi. Jadi dua perkara utama dari surah ni tentang Nabi yang cuba dimain peranan oleh ulama-ulama Yahudi untuk jauhkan manusia daripada Nabi, untuk nafikan kebenaran Nabi. SAW. Sebab ni di Madinah ni surah yang ketiga. Mula-mula Nabi sampai di Madinah, surah mula turun Baqarah, kemudian Anfal, Perang Badar, kemudian Ali Imran. Jadi surah baru. Jadi ulama Yahudi tak putus asa nak sembunyikan kebenaran dia tu, kebenaran Nabi tak siakui. Dan kita kena faham tak, Nabi duduk lama dah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ni. Jadi dia betapa lama dah. Sebab tu dia cuba juga. Sebab tu dalam surah ni bagi tahu Allah Taala dedahkan begitu detail.
gapo sebenarnya mereka sakak ni ni. Itu kebenaran kerana deki bahawa Allah Taala pilih Rasul akhir zaman ni bukan di kalangan mereka. Tu mereka tak puas hati tu. Jadi Allah Taala dedah kan segala-gala dalam surah ni. Dia apa yang berlaku dalam perang Uhud dan peranan mereka. Jadi Allah Taala dedah pada kita. Cukup sempurna surah ni. Kita tengok akhir surah ni. Tak, ni sifat orang mukmin. Nabi baca bangun tidur kan tak? Dia lebih kurang dengan mula-mula sekali. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasha' warasikhuna fil ilmi. Tak, orang yang mana rasikh ilmu dia ni. Ni siapa dia ni? Rasikhuna fil ilmi. Seperti mana orang ni? Ulul albab. Tengok Allah Taala sudah akhirnya. Wa ma yatadhakkaru illa ulul albab. Berarti ya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bikulli min rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ar-rasikhun ulul albab. Dia ulul albab lagu mana sifat dia? Tengok ni, alladzina yadhkuruna Allah sini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Sebenarnya sama, doa tu lebih kurang sama ya. Hak ni akhir sekali doa ni innallaha la yukhliful mi'ad. Hak ni pun innaka la tukhliful mi'ad. Sebenarnya Allah SWT jelas ke Yahudi ni dia ada dua. Satu Yahudi yang ada zaighun, satu yang ada dalam hati dia penyakit tu, satu lagi ulama Yahudi yang baik, yang warasikhuna fil ilmi, yang rasikhuna fil ilmi. Jadi dua-dua dia cerita kita baca dah. Akhir sekali kan Allah Taala letak wa inna min ahli kitabil man yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillah. Ni warasikhuna fil ilmi di kalangan ulama Yahudi. Ulama Yahudi. Dia akhir sekali kan surah ni tajuk utama dia tu dia punya tiada dia tadi lah tajuk utama dari sudut cerita ni tentang Nabi, dia tentang syubhat-syubhat Yahudi. Dua ni sehingga sampai akhir. Tapi asal dia tentang apa dia? Sabat di atas kebenaran. Sabat di atas kebenaran. Istiqamah di atas kebenaran. Masuk surah An-Nisa, suratul Nisa. Surah An-Nisa. Ni pun aja. Ni lebih dah lepas ni kan surah An-Nisa ni kesesatan Yahudi pun ada juga, masih lagi Yahudi main peranan, tapi lebih banyak tentang munafikin. Tentang munafikin surah ni mula dak Allah Taala dedah kata tentang munafikin, tentang munafikin pada kita. Yang dalam Quran kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, golongan sesat. Golongan sesat. Dhalin siapa dia? Dhalin Kristian, Nasara dia juga munafikin. Masuk belakang. Jadi surah ni Allah Taala namakan suratul Nisa. Nisa ni jamak bagi perempuan. An-Nisa tak nama. Apa surah ni dipanggil surah An-Nisa ni? Sebab tajuk utama surah ni apa dia? Dia berkait dengan, kita bagi tahu sama dah. Dia berkait dengan nama surah tu. Orang perempuan ni zaman jahiliah, dia satu kaum, satu golongan yang mana dizalimi, ditindas, tidak diakui hak dia. Bahkan dia ni seperti mana barang, dia tidak boleh menerima pusaka. Bahkan isteri ayah pun tak, bila ayah mati jadi saka juga. Sampai tahap tu. Dan kita semua maklum kan, orang Arab jahiliah bila dapat anak perempuan tak berbuah, tak suka. Dia punya perasaan dia. Sebab tu mari Islam akad. Mari Islam akad. Nabi SAW bina umat ni, bina sahabat ke tak? Tak. Dengan letak kedudukan wanita ni tak sama tinggi dengan Rasulullah. Tak ada beza. Sebab tu banyak-banyak hadis mari untuk betul perkara ni. Tak, siapa dia ada anak, siapa dia ada 3 orang anak perempuan, didik molek, maka Nabi bagi tahu dia menjadi asbab selamat dia daripada neraka. 3 orang. Mula bagi tahu tentang kelebihan. Sahabat tanya Rasulullah, kalau 2 orang lagu mana? Walaupun 2 orang. Kalau seorang, walaupun seorang. Tak ada anak perempuan, adik-beradik perempuan. Mula akak. Mula pandai. Mula orang Islam dia ajar, para sahabat dia ajar. Tak. Orang perempuan ni ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Dipandai dengan pandangan syariat, bukan pandai semata-mata adik-beradik, bukan pandai semata-mata anak. Tak. Lebih lagi. Dan ni kuat lagi. Lebih kekal lagi hubungan dia. Jadi mula ada satu surah khusus Allah Taala turunkan. Dan nama surah pun An-Nisa. An-Nisa. Kita kena dapat Allah SWT bila satu masyarakat, bila masyarakat anggap benda tu tak ada nilai, nak akadkan dia, maka dia akad tinggi lalu.
nak buat. Ni cara Quran. Dia kena buat lagu ni. Barulah orang sedar. Jadi satu surah Allah Taala namakan surah An-Nisa. Jadi An-Nisa ni makna surah ni tentang apa? Tentang keadilan. Tentang keadilan. Dan kita tahu dah dari Islam ada surah Baqarah, kemudian dalam surah Ali Imran kena berjuang menegakkan dan Islam ni kebenaran dia tu perlukan kesabaran, perlukan mujahadah, perlukan perjuangan, perlukan ketaatan tu belaka dah. Mari surah An-Nisa ni betul mula lagu gapo dia perjuangan sebenar? Keadilan. Keadilan dan rahmat. Keadilan yang ditegakkan dengan kasih sayang, dengan rahmah. Keadilan dan rahmah. Ini surah ni. Keadilan dan rahmah. Keadilan. Sebab tu kalau kita perhati belakang surah kan, semua berkait dengan tajuk ni belakang. Berkait kan? Dengan keadilan. Sebab tu akhir surah ni kan, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada. Wahai orang beriman, jadilah kamu orang yang mana sentiasa menegakkan keadilan. Dan menegakkan keadilan semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Walaupun dalam usaha menegakkan keadilan menyebabkan kamu rugi, tak apa. Tu sampai tahap tu. Walaupun dalam menegakkan keadilan menyebabkan ibu bapa kamu jadi rugi, tak peduli. Walaupun merugikan diri sendiri, walaupun merugikan ibu bapa, walaupun merugikan kaum kerabat, tak apa. Keadilan lebih saya cintai. Ni tu. Sebab tu kita ada cara kita sendiri. Sebab tu kita jangan ambil cara lain. Kita nak bina keadilan dengan sistem lain, kita tak ada kemampuan. Sistem tu tipu dah. Kita akan masuk perangkap dia. Sampai satu tahap kita nak catch it kan. Sebab apa? Sebab sistem dia tu lemah. Sistem tu lemah sendiri. Sedangkan kita ada cara kita sendiri. Tak kita gitu pel orang. Tapi kita ada ayat Islam kemah. Tapi kita ada ikut sistem orang. Lepas tu tak ada kekuatan. Tak ada. Mana boleh? Bercanggah. Tengok Allah Taala beritahu, tegak keadilan walaupun merugikan diri sendiri, walaupun merugikan kaum kerabat, walaupun merugi ibu bapa, tak peduli. Dan dalam menegakkan keadilan tak peduli kerana kayanya seorang atau miskinnya seorang. Tengok. Mana? Kadang-kadang tak boleh nak buat kan. Tak nak kira sebab apa? Sebab dia kaya dah, maknanya. Kita gurung dengan kekayaan dia. Tak. Ataupun kerana kemiskinan, miskin dah. Tak nak. Kekayaan dia pun kita tak tergesah, kemiskinan dia, kesusahan dia pun tak tergesah. Tengok begitu kemah sekali. Tapi dia ada cara dia. Sebab tu dalam surah ni juga ada cerita berkenaan dengan apa dia? Berkenaan dengan dua sahabat. Sahabat curi harta sahabat sama-sama. Dan Ansar yang berlaku pada Ansar. Tak. Ini sebab tu sahabat ni dia bukan baik satu hari satu malam. Dia ada proses. Tak. Proses. Peringkat awal sebab tu kita sahabat ada berzina, minum arak, kena sebab. Tak. Dah ada proses. Munafik kan ada. Kita baca dah munafik kan ada kan? Tak. Munafik ada. Sebab tu kalau tak faham perkara ni jadi masalah. Masalah. Banyak perkara ni bukan masalah. Tetapi perkara ni dalam ilmu dia memang lagu tu. Tak. Kalau orang nak cari tempat, nak cari timbulkan perdebatan syubhat-syubhat kan, dia boleh. Itu orang berpenyakit seperti mana dalam surah Al-Imran kita baca. Tak. Seperti mana golongan-golongan liberal kan kritik hadis Nabi kan tak. Dia mari riwayat ke apa? Nabi sendiri laras tulis hadis ni. Dia mari memang orang ahli sunnah sendirilah. Perawi hadis sendiri yang meriwayatkan hadis tu. Tak. Sahabat tulis hadis Nabi ni bertanya, "Gapo dia ni? Tulis." Sahabat kata kamu. Mu tulis kata aku bersama dengan Quran ni. Nabi tak benar ke? Nabi suruh siapa? Nabi suruh buai belakang. Nabi suruh bakar. Mana-mana sahabat tulis kata dia. Tu bila masa tu Quran baru duduk turun. Masa tu Nabi duduk tawajjuh para sahabat semua pada Quran, semua pada Quran. Kita duduk sibuk tulis benda lain. Orang tak gemah lagi dengan Quran. Satu peringkat. Dia ada ambil hadis tu kan, dia baca pada zaman kita ni. Tengok ni. Mana kamu semua ni Bukhari semua, mana Sahih semua ni langgar hadis, langgar perintah. Tengok. Syubhat. Cara orang ambil syubhat. Begitu berkenaan dengan sahabat. Sahabat peringkat awam, dia bukan macam kita baca kisah Sayyidina Ali kan tak? Bangun tahajud mana Sayyidina Ali ni tu bangun tahajud Nabi gigok satu malam 3 kali. Kita ni jauh kita jauh kita ni. Kita kalau Nabi bagi gigok sekali, tak ada Nabi gigok kita bangun dah. Nabi gigok. Gitu kan? Tak. Okay. Keadaan mereka diuji itu. Tu tidur
Dengan lapak beberapa hari tak makan tak tahu tu. Tak. Orang ni orang first class dah. Tapi tengok Allah Ta'ala sirah cerita pada kita. Dia bukan molek selalu. Dia malah proses tarbiyah. Surah ni pun gitu. Surah ni nak angkat orang Islam dengan nama surah tu sendiri. Biar orang Islam faham. Sebab tu dia kena jadi ahsanut taqwim. Barulah boleh room dia pasti jatuh tu. Dia ingat room dia pasti jatuh dengan kita. Tak ada lagu ni, dek main di sebelah kita lagu ni, sikap kita lagu ni. Tak. Sahabat telah berubah dah. Sahabat berubah. Tak. Berubah. Quran ubah mereka. Quran. Tak. Ayat-ayat pada mata ada pada mata sahabat. Ayat ada pada telinga semua. Semua ni pada diri mereka belakang ada. Tak. Jadi Quran bergerak belakang. Jadi Quran. Dalil dia tengok mana saja sahabat pergi Islam tersebar tu. Tentu bukan senang. Orang yang boleh bagi kesan lagu tu mana saja. Azerbaijan Islam, Bukhara Islam, mana saja sebab sahabat pergi kan masih Islam tersebar. Bukan setakat Islam tersebar, bahasa pun tersebar juga. Bahasa pun tukar. Bagaimana sahabat telah bagi pengaruh. Tentu dah orang yang mana bukan calon-calon. Dia orang ni memang sudah ditarbiyah begitu hebat sekali dah. Tak terkesan dah. Dan apa dia sumber tarbiyah para sahabat ni? Kitab ni. Dia tengok kitab ni ajar pada kita. Dak. Ansar sama Ansar ziarah. Pergi rumah Ansar. Dak. Tengok ada dia ni baju besi. Clio. Dak. Tunggu waktu malam orang tidur belakang dia pergi curi senyap. Dak. Cari bekah tengok ada guning. Buah dalam guning pekor balik. Dalam proses tarbiyah berlaku lagu tu sama-sama orang Islam. Dia ingat ni surah An-Nisa ni masih lagi ada Yahudi. Di Madinah surah ni diturunkan. Ayat-ayat masih turun kritik tentang Yahudi. Tidak beriman, tidak ikut wahyu, tidak taat, bercanggah dengan amalan-amalan semua, kritik tentang Yahudi. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak jadi sama-sama orang Islam curi, buat lari tengah malam. Tengah jalan baru perasan guning buah baju besi tu tembuh. Dan guning pula bekas gandum. Jadi daripada rumah dia ambil tu ada kesan. Tak nak buat gini. Pas nak subuh dah. Tak. Nak pergi atas mula. Tak ada dah. Takut pergi kat dengan orang. Ita. Tengok. Ita ada rumah Yahudi. Ada penempatan Yahudi. Tak. Orang sedang molek. Kita ada berbalik dengan Yahudi. Kita dalam rumah Yahudi. Lepas dalam rumah Yahudi. Jadi dia balik semula rumah tu. Esok tanya, "Dak, mari nak buat macam ada baju besi sini." Tuan rumah kata, "Ya." Oh, tak ada. Tengok cari ni ada ni. Kesai gandum ni. Dia boleh lagu dengan gandum. Oh, tengok guna gandum dia tak ada. Ikut. Siapa rumah Yahudi? Getuk pergi tu tanya Yahudi, "Mu ada curi ke ni?" Curi. Orang curi mana gaji? Oh, ya ada kan? Jawab pesen dia. Kau tak tahu. Tak tahu pun cek. Ada baju besi dalam rumah Yahudi. Ada baju besi, kat nilai baju besi zaman tu boleh beli tanah. Bayar kat tangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir nak buat putusan. Dah bukti ada belakang dah kan? Bagi bukti tak ada mah. Cakap jalan sendiri baju besi orang tanya. Bah jalan sendiri ya. Kan hakikat benar tak tahu. Allah dah turun ayat kepada dia bela Yahudi betul, salah sahabat. Tengok dalam keadaan ketiga tu. Ni Islam. Bayangkan dalam keadaan kita turun ayat Quran kritik Yahudi. Pas Yahudi ni tunggu kesilapan Nabi tu kesilapan sahabat ya. Oh, kalau kita cari kita mikirlah ni kan. Ayat pada Nabi tak surah ayat. Surah wahyu ni sifat-sifat sudah Yahudi jadi kabinet sudah Ni nama Islam ni, nama Islam penting ni. Dakwah ni. Dakwah. Nak jaga nama Islam. Kita terperangkap lagu tu cara kita. Tak. Islam ni jujur semata-mata. Tak, Nabi lebih dapat wahyu ke tak? Oh, ingat lalu. Bebas lah. Yahudi bebas lalu. Yahudi tak bersalah. Allah Taala bagi tahu tak bersalah. Istihad. Baik kan? Bila kecek lagu tu ke tak? Oh. Nama sahabat lagu mana? Islam lagu mana? Yahudi main peranan lalu. Oh, tengok jahat tak jahat Islam tak. Dia curi sama-sama dia, lepas tu handing kau kan. Tengok. Kan, tapi Islam tak peduli, agama tak peduli, agama kita kejujuran. Sebab tu bila orang masuk Islam, masuk orang tak tubik dah, buat puas hati. Agama kita lagu ni sifat dia puas hati, tak jujur semata-mata.
Dia tak ada khianat. Tak ada khianat. Kejujuran. Sebab tu Nabi kata ad-din, Nabi kata agama ni kejujuran. Jujur dengan Allah, jujur dengan Rasul, jujur dengan kitab, jujur dengan Nabi, jujur dengan orang Islam belakang, jujur dengan pemimpin, jujur belakang. Nasihat pemimpin kerana kejujuran, nak kebaikan dia. Tak ada. Ini Islam ni, dakwah Islam dibina dengan semua dia ada lagu ni. Maka kalau ada sistem yang mana tak kecek lagu lain, belakang lagu lain, ni bukan. Cah lalu dah salah ya. Tak. Ni kita tengok. Ni pelajaran daripada surah An-Nisa ni, surah An-Nisa. Dan dinama surah An-Nisa ni muka orang perempuan zaman jahiliah ni diletak tidak ada hak, tidak diberi hak, dizalimi. Jadi Allah salah akad ni. Sebenarnya surah An-Nisa ni keadilan dan juga rahmat. Keadilan dan rahmat semata-mata. Rahmat semata-mata. Kita tengok sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi. Wahai manusia. Khitab pada manusia biasanya surah di Mekah, tapi tidak. Ini Madinah, surah Madinah. Nah. Dan ini cara Allah SWT. Allah Ta'ala bila suruh manusia bertakwa pada dia, sembah dia kan. Nah. Allah Ta'ala bukan suruh saya saja, dia royak dia buat apa. Seperti mana surah Baqarah mula-mula, ya ayuhan nas ubudu, wahai manusia sembahlah Allah. Ta'ala pada Allah, ikutlah Allah. Apa? Aku buat kamu. Dia ni pun sama juga. Mana amar dalam Quran kan, perintah ibadat dan perintah takwa ni Allah Ta'ala bagi tahu sebab dia. Sebab dia apa dia? Sini pun sama juga. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kamu. Apa kena takwa pada Allah? Takwa ni apa? Taat perintah Allah, jauhi larangan Allah SWT. Apa kita kena ikut Allah? Alladzi khalaqakum, yang buat kamu, yang buat kamu. Asalnya Allah Ta'ala bagi tahu kamu ni kami jadikan dari jiwa yang sama, dari satu jiwa. Wa khalaqa minha, lalu kami jadikan daripada jenis yang sama itulah pasangan dia. Bukan daripada Nabi Adam Allah Ta'ala jadikan Hawa. Ayat ni kami jadikan daripada jenis Nabi Adam pasangan dia. Mana jenis manusia. Jenis manusia. Jenis manusia. wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu kami biarkan daripada mereka berdua tu ramai manusia, lelaki dan wanita. Asalnya semua daripada Nabi Adam. Dia asalnya semua beriman dengan Allah SWT. Oleh kerana wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Apa dia akan tanya kamu? Dia akan tanya kamu tentang apa dah? Tentang hubungan silaturahim. Tentang hubungan silaturahim. Dia akan tanya, Allah SWT akan tanya. Innallaha kana alaikum raqiba. Dia suruh Allah SWT ni tentang kamu raqiba. Duk perhati semua. Tengok Allah ada guna raqiba. Allah SWT tentang kamu ni kana alaikum raqiba. Duk perhati semua. Dan apa saja 24 jam kita buat, Allah Taala duk perhati. Nak perhati. Wa atul yatama amwalahum. Dan khitab pertama sekali tentang anak yatim. Tentang anak yatim. Sebab apa golongan ni dalam masyarakat selepas wanita ni anak yatim, hak dia ni dinafikan. Yatim ni siapa dia ni? Orang yang tidak balik lah. Yang tidak balik. Dari sudut syarak lah. Dan bila dia tak balik lagi, kecil lagi, bawah 15, kita kata dia tak ada ayah. Faqidun nasir dia panggil. Dia tidak ada pembela. Dia tidak ada pembela. Dia tidak ada pembela. Dan zahirnya bila anak yatim ni hok pega dia kalau zaman dulu agak kaum kerabat lah, pak saudara lah biasanya pega, pak saudara pega. Jadi bila pak saudara pega agak dia terselindung daripada masyarakat lah. Tak, terselindung daripada masyarakat. Dia masyarakat tak tahu kena zalim ke apa, sebab zahir tu dulu kan pak saudara ni anak yatim kau pega apa dia anak orang tak pandai mesti campur. Sebab apa? Sebab anak dara dia. Tapi dia buat zalim. Dia ada dalam masyarakat kita. Allah Ta'ala bagi tahu ni. Tak. Dan anak zalim dia jadi mangsa kezaliman. Sebab apa? Sebab dia tidak ada pembela. Ayah dia tak ada. Orang yang mana tak ada. Orang nak bela dia tu tak ada. Orang yang ada ayah belakang. Tak. Ada pembela dia. Ni dia tak ada ayah. Yang lahir tu ayah dia tak ada dah. Tak ada pembela. Dia bayar
keadaan kanak-kanak lagu ni. Lepas tu dia ada harta pula. Duduk pula rumah pak dara. Ni bahaya. Orang tak syak dah. Orang tak nampak macam dengan pak dara tu. Dia unsur zahir nampak tolong. Jadi tengok Allah SWT konsisten. Bila nampak satu keadaan, nampak tolong. Tak, nampak tolong. Tapi sebenarnya buat zalim. Maka tu ayat lalu. Tu ayat lalu. Riba dia sama, konsep riba nampak tolong. Orang tak perasan, orang setuju. Tak. Kita butuh doa sekarang ni. Kita nak 2,000, butuh doa. Siapa dia boleh tolong kita? Kita tolong, bayar 2,500. Oh, setuju. Terima kasih. Kita setuju. Nak molek. Akal kita terhak kan? Tapi Allah Ta'ala tahu ni tak molek. Betul Allah Ta'ala istihad. Semua kalau benda tu jelas, Allah Ta'ala tak perlu ayat. Allah Ta'ala lak pada manusia sendiri fikir. Sebab pada dah manusia nampak belakang dah, ni zalim, ni tak molek, manusia fikir. Kewarasan tu Allah pada dah ni benda mahal, tapi ni benda-benda yang mana tak nampak. Tapi sebenarnya manusia kita sifat manusia kan, kita bila tengok anak yatim tu kan, apa dia pot darah dia pegang, kita sangka baiklah lu. Oh, bagus. Kita kata bagus pot darah dia pegang ni. Itu kita punya persepsi kita. Kita semua kita akan sangka lagu tu. Manusia lagu tu. Walaupun pot darah dia lipat dak makan harta dia, kita tak tahu. Betul Allah SWT bila keadaan lagu ni Allah Taala tunjuk dalam Quran. Wa atul yatam. Dia mula-mula sekali ni. Wa atul yatama amwalahum. Tak bagilah pada anak yatim ni harta mereka. Bila siapa masa lah. Macam mana Allah Taala bagi tahu depan ni. Bila dia sudah bila kamu tengok dia sudah pandai dah jaga harta ni, kamu tak boleh sipar dah, kena bagi, kena serah. Sebab jahiliah masa ni anak yatim ni peluang peluang untuk ambil harta dia. Berebut nak ambil harta. Jadi turun hukum. Wala tatabaddalul khabitha bit tayyib. Jangan kamu tukar. Benda tak molek dengan benda molek, jangan kamu tukar. Sebenarnya pera anak yatim ni satu kemuliaan. Nabi bagi tahu siapa dia pera anak yatim ni, dia mengaku dalam syurga seperti 2 jari ni. Itu kelebihan dia. Rumah yang paling baik rumah yang ada anak yatim. Bagi tahu, rumah yang paling baik rumah yang ada anak yatim. Dan rumah paling buruk pun rumah yang ada anak yatim yang mana dibuat zalim pada dia. Di rumah yang paling baik rumah yang ada anak yatim dilayan dengan molek, dididik dengan molek, tarbiyah dengan molek. Jadi Allah kata jangan kamu. Sepatutnya Islam bagi ajar apa anak yatim ni peluang untuk hampir dengan Allah, untuk dekat dengan Allah. Untuk dekat dengan Allah SWT. Semua konsep yang sama kita belajar kan. Tak infak pun kita tengok. Tolong orang ni kerana takarrub pada Allah SWT. Anak yatim pun takarrub dengan Allah SWT. Islam ni kita, dia usul yang sama. Asal yang sama. Wala ta'kulu amwalahum ilaha. Jangan kamu makan harta mereka bersama dengan harta kamu. Campur aduk. Tak, sebenarnya nak makan harta mereka, tapi takut orang kata kan tak? Maka bila letak harta kita sikit, orang tak perasan kita duk kecek, kita duk kecek orang kita sebut. Padahal kita makan banyak harta anak yatim. Tak. Oleh kerana kita letak sikit, ini cara manusia yang ada penyakit kan. Betul Allah Taala sebut. Allah Taala sebut. Jangan buat lagu ni. Sebab apa? Innahu kana huban kabira. Maka harta anak yatim ni Allah Taala bagi tahu dosa yang sangat besar. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Taala bagi tahu ni berkenaan dengan orang nikah dengan anak yatim. Nak nikah dengan anak yatim. Kalau kamu fikir kamu tak boleh. Nak berlaku adil berkenaan dengan anak yatim ni, maka baik kamu elak diri. Jangan terlibat dengan anak yatim. Sebab bahaya. Sebab tu kita pun gitu kan. Tak buka tempat anak yatim ni bahaya sebenarnya. Sebab tu kalau kita jenis jelah juga ke harta kan, baik tak payahlah. Orang yang boleh layak buka tempat anak yatim dia pun pitih berjuta-juta dah. Boleh nak buka peribadi gitu ataupun dengan cara NGO ke ada orang. Tapi kalau dia buka anak yatim untuk minta duit orang ramai ni bahaya. Walaupun niat dia molek, dia sayang suka anak yatim, suka budak-budak, baik tak terlibat dengan anak yatim. Bahaya dah. Baik elak ni.
Allah Taala sendiri, jika kamu bimbang, kamu tak boleh nak berlaku adil dengan anak yatim, jangan terlibat. Jangan terlibat anak yatim. Sebab dia bahaya. Bahaya kita akan jadi makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Dan manusia sebab apa? Hati manusia ni boleh sebut batu daripada anak yatim. Orang condong lalu. Makan pagi. Tak. Buka tempat rumah anak yatim, tak bagi air pada orang, tengok dalam akaun ada 500,000. Wah, kita tak payah tengok PT, pening lalu. Cabel lalu, saya cabel lalu. Tak. Mentah tukar kereta. Tak. Tukar jadi punah kita. Jadi punah. Sebab tu jangan terlibat. Dia cukup-cukup bahaya. Mana Allah Ta'ala bagi tahu kalau kamu tidak ada kemampuan, jangan terlibat dengan anak yatim. Kalau nak nikah pun cari orang lain. Cari perempuan lain. Cari keluarga lain. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Allah nak bagi tahu nikahlah. Kau pada yang kamu suka di kalangan wanita-wanita lain, tak nak nikah 2 ke 3 ke 4 ke, tak syarat bagi. Syarat bagi. Tapi pun begitu Allah kata kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka fawahidatan. Fawahidatan. Dengan seorang. Ataupun kalau tak boleh, tak mampu juga, au ma malakat aymanukum. Tak miliki hamba saya. Dzalika adna alla ta'unu. Itu yang paling kurang supaya kamu tidak anta'unu. Supaya kamu tidak berlaku zalim, tidak melakukan apa-apa kezaliman. Dan bila berkahwin, Allah Ta'ala bagi tahu, maka hendaklah kamu bagi mahar pada isteri kamu. Wa atun nisa, bagilah pada isteri kamu sadaqatihinna nihlah. Mahar mereka. Fa in tibna lakum an syai'in, tapi sekiranya dia nak bagi pada kamu, nak belanja, nak sedekah, maka kamu boleh makan, tak ada masalah. Dan Allah Ta'ala bagi, jangan kamu bagi harta kamu pada orang yang tak cerdik. Kalau kamu perak, tak, anak yatim ya, kalau tak cerdik lagi, jadi tak cerdik, ataupun siapa-siapa orang tak cerdik, Allah Ta'ala bagi tahu, wala tu'tus sufha amwalakum, jangan kamu bagi orang yang mana yang tidak dapat nak menguruskan harta kamu kepada orang yang tidak cerdik. Yang mana Allah Ta'ala jadikan harta ni kiamat, untuk membetulkan kehidupan kamu sebagai asal. Walau bagaimana warzuquhum fiha, bagilah mereka makan, bagilah mereka pakaian, dan kasihlah dengan mereka dengan ucapan yang baik. Hak ni pula ni dalam masyarakat ni golongan-golongan hak tak cerdik. Allah Ta'ala uji kita dari adik kita ni ada hak tak cerdik. Tak berapa waras. Tak. Maka dia ni pun Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala suruh kita jaga. Harta dia ada harta saka, tapi tak boleh suruh dia ke. Orang lain tipu. Jadi kita kena ambil, tapi kita kena bagi pada dia untuk makan minum dia, pakaian dia, kita urus. Syarat main banyak mana-mana. Tengok di surah ni kan bangun dia gitu belakang. Mana-mana dalam masyarakat, mana ditindah kan, semua disebut supaya kita jaga, supaya orang mukmin sedar. Ni peranan kita, peranan orang mukmin. Ada pun anak yatim orang pera tu bila boleh bagi harta pada mereka ni? Wabtalul yatama. Tak, kita kena uji dia sehingga dia sampai peringkat boleh nikah. Kena uji dia, kena sentiasa uji, kena sentiasa didiklah. Mana Allah Taala ajar, bukan kata pakai weh lalu dak duit ada 200,000 300,000 dak. Bila sampai masa kan balik kan dak kena ajar. Dak terang bagi dulu. Dak bagi sikit-sikit, didik dulu. Lagu mana dia? Lepas tu tengok laporan lagu mana dia menguruskan. Pandai tak? Tapi bila dia sampai satu peringkat dia sudah syirik dah, maka fadfa'u ilaihi amwala, maka kena serah belaka duit dia. Bahaya ni. Tak. Bahaya, dia jadi cabai pada otak. Tak. Jadi saya kita jadi saya. Dia duit ni dia beratur. Bukan duit ni kata-kata duit anak-anak kita ni, anak dara kita sendiri ni. Tak, kita anggap dia macam anak kita gini-gini. Duit masjid pun beratur juga. Masjid. Dia suruh macam duit dia. Ada sebahagian tu email. Tak, masjid. Punyalah kedekut nak bagi, nak buat gapo-gapo, tapi dia minat. Dia minat bunga, yang beli bunga tu gak, yang beli pasu tu gak, yang beli tu gak, habis masjid. Ya macam duit dia. Tapi kalau buat program gapo dak, kedekut pakai main. Tak. Ya jadi lagu tu dia beratur ke ni. Dia beratur. Berarti dia tak boleh urus dengan individu gitu. Orang lagu ni tak layak lah so ni. Berarti dia kena suruh molek dengan mesyuarat gapo-gapo keputusan dengan mesyuarat belakang. Sebab tu kita ada sistem kemah dah, sistem mesyuarat kita. Keputusan daripada mesyuarat. Nak beli gapo dengan mesyuarat. Kalau kita buat sendiri jadi masalah.
Kita duduk tempat istimai, tempat bersama, gapo-gapo keputusan bersama. Nak tukar gapo pun bersama, dia baru selesai. Tak, kalau kita mana-mana kita lama-lama kan jadi masalah. Kita tak ikut dulu bersama kita sudah ada dah. Gapo dia mesyuarat kita. Bukan kena panggil JK. Tak mesyuarat ni ya. Orang Islam ni mesyuarat nikah ya. Hari-hari kena mesyuarat. Hari mesyuarat. Gapo dia mesyuarat? Kita terlibat dengan mesyuarat. Kok biasa kena mesyuarat sebulan sekali, 3 bulan sekali. Tak, orang Islam ni hari-hari mesyuarat. Oh, selesai. Tak ada kalau tak ada umur, tak ada perkara kat sekejap je selesai. Ada 10 minit mesyuarat. Kalau ada perkara sikit 15 minit. Tak ada perkara 5 minit. Tapi hari-hari mesyuarat. Dan gapo-gapo putusnya kena mesyuarat. Dalam mesyuarat ni ada keberkatan. Dalam mesyuarat ni kan bukan. Dalam mesyuarat ni menyebabkan hati dapat disatukan. Tak gapo-gapo. Kalau kita buat nafsi-nafsi sendiri-sendiri jadi masalah. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, ni panduan ni. Sebab ayat lagu ni sebab ada orang ni bila peru anak yatim dan anak pula anak saudara dia, sudah segini dah pun dia tak serah. Ada. Dia saya. Wala ta'kuluha israfan bidaran an yakbaru. Jadi kamu makan harta dia dengan melampau. Sehingga harta tu habis tak ada dia besar. Tak. Dengan buat alasan, tak bagi makan pada dia, bagi duit sekolah dia. Wa man kana ghaniyan falyas, Allah kata, siapa dia kalau kaya peru anak yatim maka tak usah ambil. Tak setuju harta anak yatim tu. Tak sedekah dah. Tapi kalau fakir, buat saudara fakir, putusan tu, buat saudara fakir, jaga, maka boleh makan, tapi makan dengan cara makruf. Tak, bila kamu nak serah duit harta tu kepada mereka, kepada anak yatim ni, fa asyhidu alaihim, Allah bagi tahu. Cari saksi. Tak cari adik-adik kita lain. Aku serah dah ni. Nampak dah. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah SWT sebagai pemerhati. Bagi orang lelaki nasibu mimma tarakal walidain wal aqrabun, walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidain. Mula Allah Taala bagi tahu. Tak. Dalam pusaka ni orang lelaki pun ada bahagian dia, orang perempuan ada bahagian dia. Sikit atau kebanyakan, masing-masing ada bahagian yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasiban mafruḍa. Ayat seterusnya berkenaan dengan bila berlaku kematian, ada nak bagi harta pusaka, ada orang mari. Ada orang mari. Lagu mana? Wa idza hadaral qismah ulul qurba. Bila mari untuk tengok bagi harta pusaka di kalangan kaum kerabat anak yatim fakir miskin ni, maka farzuquhum minhu, maka bagilah mereka makan, jamulah. Boleh setakat ni syarat bagi. Mana duit daripada tu tak boleh digunakan untuk ni. Untuk orang mari. Tak, kita jamu makan. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Tak, kecek dengan kecek molek. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu an falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ajib ayat ni. Ayat 9. Allah Taala pesan ni, siapa dia takut? Tak, takut gapo dia? Kalau dia mati, kemudian dia tinggal ramai anak-anak kecil lagi yang masih lemah, dia tak ada pitih. Ni. Lagu mana nak buat? Tengok Quran, tengok Wahyu suruh kita buat lagu mana ni. Bukan suruh kita buat kerja kuat-kuat ni dah. Allah kata falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dalam dia bertakwa pada, jaga perintah Allah SWT, wal yaqulu qawlan sadida. Jujur dengan Allah SWT. Tak, jujur dengan apa-apa keadaan. Tak, jangan kecap pelawak. Wal yaqulu qawlan sadida. Ya Allah dah suruh betul ni. Takwa betul-betulkan kehidupan kita. Betul kan kehidupan kita ni. Allah Taala akan jaga keturunan, Allah Taala akan jaga keturunan. Allah Taala akan ambil tanggungjawab. Allah Taala akan ambil. Ini cara Allah SWT. Tak, cara Allah SWT. Tak. Dalam Quran berapa ramai Allah Taala cerita ni, sebab kerana kesalahan ibu bapa, tok nenek dia, Allah Taala jaga keturunan dia. Dari surah Kahfi kan, Allah Taala jaga semua. Kerana kesalahan. Tak, kerana kesalahan. Kesalahan. Sebab tu salah kita, salafus salih kan, tabi'in kan, kalau tengok anak nakal, anak buah kan tak, bincang dengan isteri dia lagu mana ni, oh kita kena baiki lagu hubungan kita dengan Allah, kena bangun tahajud, boleh tengok anak buah. Tak, sebab apa? Sebab Allah SWT akan tarbiah mereka. Kita tak boleh nak tarbiah dah, kita nak tinggal zuriat. Mereka faham lagu tu. Dalam tarbiah anak, bila nak mati, siapa dia nak jaga anak ni, maka betul lagi hubungan dengan Allah SWT. Dia banyak gitu. Hak ni. Barulah Allah SWT akan jaga, Allah Taala akan bimbing, Allah Taala akan tarbiah zuriat kita. Ni cara salah kita. Tak? Bila tengok keadaan anak-anak nakal tak dengar kata ke tak? Cara mereka lagu mana? Islah.
taubat dengan Allah Taala banyak-banyak istighfar, baru Allah minta Allah Subhanahu Wa Taala islah. Dan ini panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala berkata innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Sebenarnya apa yang dia makan itu dalam perut mereka itu apa dia? Neraka, api. Dan balik akhirat wasayaslawna sa'ira. Mereka akan disalai, dibakar dalam neraka. Tersambung semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana akhiran. Radina billahi rabban bil islam. Bi Muhammadin nabiyyi wa rasulih walhamdulillah.